Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan rahmat daripada Allah. Maka pada hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita. Maka tidaklah pertemuan ini kecuali Allah nakkan kebaikan pada kita, dan saya yakin yang ada dalam majlis ini pasti ada melakukan apa-apa kebaikan sehingga Allah memuliakan mereka duduk dalam majlis ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, sesiapa yang mengambil petunjuk zidnahum huda, kami bagi petunjuk yang kedua setelah petunjuk yang pertama diambil. Allah biasanya akan bagi petunjuk kedua. Bila petunjuk kedua tu dia ambil, maka Allah akan bagi petunjuk ketiga. Dia petunjuk ni dia berkait-kait. Tapi bila satu petunjuk tu kita tolak, kita tak ambil, maka ketika itulah gap kita, jarak kita di antara petunjuk yang lain dengan apa yang kita lakukan. Maka tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah, mudah-mudahan kita sentiasa di dalam golongan orang-orang yang Allah jadikan petunjuk itu bersama kita sentiasa, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah, you tak boleh? Okey. Baik, tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah, dia orang uruskan ni. Saya tak tahu. Tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, tajuk kita hari ini yang diberikan pada saya iaitu Aidil Adha dan korban. Pertama, kita nak jelas, nak kena faham Maulid bila kita sebut korban. Dia sebenarnya bahasa Melayu tu kita ambil dari bahasa Arab, tapi kita sebut tu kalau betul-betul Arab salah sebut korban. Kita kena sebut kurban. Dengan tombah. Sebab kalau korban iaitu sarung pisau. Jadi marilah kita korbankan lembu tu, maknanya tak jadi korban lah. Maknanya pisau tu masuk sarung. Jadi yang sebut sebenarnya kurban. Dia daripada kalimah qaribah yaqrabu qurban au qurbana. Itu tasrif dia. Daripada sudut bahasa Arab dia. Kalau kita mengaji pondok dia sebut gitu. Qaribah yaqrabu qurban au qurbana. Tapi kalau korban, qaf tu pada atas, maknanya pisau masuk sarung. Itu korban. Maknanya adkhala sayfahu fi qarbihi, iaitu memasukkan seorang itu pedangnya ke dalam sarungnya. Itu qarb. Tapi tak apalah, kita ni dah dia Melayu kan, jadi korban tu tak apalah, dia okey lah. Dan bila kita sebut hari raya korban, sebenarnya silap. Lepas tu bila kita kata marilah kita korbankan lembu ni, salah juga. Sebab yang korban kita sebenarnya. Sebab maksud qaribah, korban, iaitu mendekatkan diri pada Allah. Jadi bukan lembu tu yang dekat dengan Tuhan. Jadi kebanyakan sekarang ni lembu tu yang dekat dengan Tuhan. Kita tak berapa nak dekat. Akhirnya dia jadi riak lebih pada korban tu. Sebab Allah sebut dalam Quran, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai pada Allah darah lembu korban tu tadi. Tidak sampai kepada Allah daging dia, tapi yang sampai pada Allah takwa kamu pada sembelihan kamu. Saya pakai jadi payah sikit, telinga tak ada. Jadi okey lah tu. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, bila sampai hari raya Aidil Adha ini, pertamanya disyariatkan Aidil Adha ini adalah totalnya berlaku daripada peristiwa Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Kerana itu dinamakan Aidul Adha. Bila sebut Aidul Adha, iaitu hari raya sembelihan. Kita terjemah hari raya korban. Okey juga. Hari raya kurban. Itu yang betul. Hari raya kurban. Maka tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia ambil daripada peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama, kita nak kena faham, bila sampai peristiwa-peristiwa dalam Islam ni, apakah maksudnya? Apakah tujuan dia? Ramai kita sekarang ini bila kita tidak nampak tujuan dia itu, maka ianya hanya sekadar perayaan. Maka kita tak dapat faedah daripada benda itu. Kita tak dapat hikmah. Saya nak ingatkan tuan-tuan perempuan melari daripada ini. Apa benda tuan-tuan buat, apa benda tuan-tuan perempuan lakukan, maka pastikan dapat 3 benda daripada apa yang tuan-tuan lakukan. 3 benda ni, 2 benda itu tidak akan dapat kecuali dengan benda yang pertama. Apa dia? Kalau dalam bahasa Arabnya yang pertama dipanggil ailatun.
Yang kedua dipanggil hikmatun. Yang ketiga dipanggil ni'matun. Oh, saya halimatun Ustaz. Masuk? Dah tak masuk. Dia tiga ni saja. Zaitun pun tak masuk. Nah, maknanya dia illatun, hikmatun, ni'matun. Baik. Hikmah dengan nikmah dalam bahasa Melayu pun yang kita tak berapa faham mungkin illah tu lah. Hikmah kita dah biasa dengar dah. Nikmah pun dah biasa dengar kan. Dia orang Melayu pun ambil daripada bahasa Arab juga. Illah tak berapa nak faham. Tidak akan dapat hikmah. Kuat sangat kan? Okey. Akan dapat hikmah, tidak akan dapat nikmah kecuali mesti illah tu bagi cantik. Hikmah apa dia hikmah? Kita faham tak hikmah? Apa tuan? Apa? Hikmah apa Pak? Saya tanya, jangan malu-malu. Yang abang faham hikmah ni apa benda hikmah? Yang belakang haji. Apa hikmah? Biasa kita dengarkan hikmah menunaikan haji, hikmah berpuasa, hikmah menunaikan umrah. Apa hikmah tu? Maksud hikmah? Nanti saya tanya apa? Abang boleh? Mungkin abang segan. Okey. Buat. Hikmah apa yang buat faham? Fadilat. Maknanya fadilat tu dalam bahasa Melayunya kelebihan lah. Ada yang makna lain yang boleh bagi selain daripada kelebihan. Betul, saya tak kata salah, betul. Ganjaran, keuntungan. Masya Allah. Jawapan tuan-tuan puan semua betul. Cuma yang paling betul, hikmah itu apa dia? Idraku syai' ala haqiqati. Tak, itu bahasa Arab saya nak terjemah ni. Idraku syai' ala haqiqati, iaitu mendapat sesuatu itu pada hakikatnya. Itu hikmah. Kita kadang tak nampak pada hakikat sesuatu, tak nampak. Hakikat buah durian, isi dia. Ramai orang masuk musim-musim durian baru kan. Dah banyak durian, banyak. Sampai habis musim, dia tak makan buah durian. Duk sibuk tengok durian. Nah, nampak tak? Lepas maksud saya. Ramai yang tahu isi durian, tapi tak boleh makan isi durian. Sebab saya nak kata hikmah ni ramai orang tahu. Orang nak pergi haji, belajar buat hikmah. Ke mana? Hikmah menunaikan tawaf. Kan? Hikmah tawaf, hikmah sa'i. Belajar semua, tahu belaka. Tapi bila sampai masa dia tak merasa hikmah. Macam durian. Tuan ceritakan sikit pasal durian. Durian warna hijau, lama-lama sangat dia kuning. Dalam dia tu ada isi, ada musakin, ada DG apa? Macam gaji pula. Ada macam-macam. Tahu lah tu. Tapi tak semua dapat makan isi durian pada musim dia. Kalau teringin sampai ke sudah habis keluar musim rambutan, baru tak jumpa durian. Asal bawa dia terlepas lah, tak apalah besok lah. Besok lah, terlepas lagi besok lah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, hikmah ni nak dapat hakikat pada benda tu. Maksud sebenar. Allah sebenarnya letak dekat dunia ni semuanya ada maksud. Air yang kita minum, apa maksud? Hakikat air. Adakah hakikat dia sebenar Allah jadi semata-mata hakikat dia yang sebenarnya iaitu nak hilang hausnya? Setiap benda ada maqasid. Itu panggil maqasidus syara'. Satu kitab dipanggil maqasidus syara', maksud-maksud syara'. Dan kadang orang tahu tentang hikmah tu, belajar macam saya cakap haji tadi. Dia tahu hikmah tawaf, tapi masa dia tawaf, hikmah tu tak datang. Dia tak dapat. Mana cerita belajar khusus haji hikmah. Hikmah tawaf apa dia? Hikmah tawaf. Perempuan ada yang pergi haji tak? Umrah kan? Ada kan? Kan kita tawaf tu kan? Berapa kali tuan-tuan perempuan pusing tak tawaf? 7 kali. Saya nak tanya sepanjang pusing tu sampai mana? Sebab berjalan tu kan pusing tu dah sampai mana? Sampai Jabal Rahmah ataupun dah sampai Madinah tu? Berapa kilometer tu? Dah sampai mana dah kita? Dah kan? Dekat situ je kan? Dia pusing kat situ. Saya ni kalau start berjalan sekarang, silap-silap saya mungkin sampai ke negara ke. Tapi tawaf ni, tuan-tuan berjalan, tapi kat situ. Lepas tu setiap kali pusingan tak dikira dan tak dipandang oleh Allah kecuali selesai syarat-syarat.
Allah nak tunjuk hikmah dekat situ. Lingkaran kehidupan kita ni, kita kaya, kita miskin, kita ke Australia, kita UK, pergi muka, balik Malaysia, balik action dengan kekayaan, dengan title. Sebenarnya benda tu berpusing kat situ. Dalam satu hari perempuan tu, kalau daripada bangun tidur sampai tidur balik, tak kena syarat dia, hari tu tak ada faedah di sisi Allah SWT. Macam tawaf yang berpusing. Kita tak semayang, kita tak ni buat kemungkaran, habis hari tu sia-sia. Allah tak kira hari tu. Macam tawaf tu kita pusing. Lepas tu kena sampai titik dia pula tu. Titik dia last kali sebelum tidur, Allah. Siapa aku? Hamba Allah. Tidur. Itu kita belajar semua. Mungkin kita dengar ni, ada yang tak pernah tahu. Macam tu hikmah dia. Tu satu. Kita dah dapat, Alhamdulillah. Tapi masa tawaf tu, tak ramai yang datang hikmah ketika tu. Kadang bila dia tawaf tu tak main. Kalau main hikmah tu ketika tu, menangis dia sepanjang tawaf. Sebab dia bersih-bersih. Ya Allah, punya aku ni bersama kesini sebenarnya aku macam ni je sebenarnya. Dekat dunia ni aku pusing ni sebenarnya. Lah kali masuk kubur. Lepas tu tak dikira perjalanan aku ke sana, yang aku belagak-belagak ni, ke Australia, ke UK, China, Mekah, apa sebagainya aku pergi ni, Allah tak kira pun. Sebab tak cukup syarat. Nampak? Jadi boleh menangis kalau kita dapat hikmah. Tapi tak ramai ketika tawaf tu hikmah dia dapat. Bahkan kalau kita tawaf-tawaf, alah, bila nak habis ni? Tinggal semua kaki. Benda mutawif tu tak baca lambat. Labbaik Allahumma labbaik. Sampai Rabbana kan? Atina. Alah, lambat jawab dah cepat. Lepas tu ada orang tu kira ke belakang tu. Jaga pokok sampai sekarang selek. Maknanya hikmah tu tak ada. Dia belajar hikmah tu. Dia tahu isi dunia, tapi dia tak dapat makan durian ketika ada durian. Ketika dia tahu tu tak mari hikmah. Tahu sebab apa tak mari hikmah? Bila tak mari hikmah, dia tak akan dapat nikmat. Sebab apa? Sebab illah. Sebab illah. Illah ni, apa dia illah? Baik, saya nak terangkan illah. Ni kita nak main haji ni kan, nak buat korban, nak buat macam-macam ni. Illah ni apa? Sebab pendorong. Illah ni maksud dia sebab yang mendorong. Mula-mula tu kita kena train dengan niat, sehingga niat tu dia jadi sebab. Sebab niat ni kita create masa nak buat. Niat ni kita create dalam hati kita untuk bila kita nak buat. Sebab ni kita dah tak perlu create. Bila nak buat je, sebab tu dah ada. Contoh sekarang ni, kita haus, nak kita minum. Asal minum air? Haus. Ke kita niat, saja aku minum air sebab haus. Dia bukan creation, dia memang dah ada sebab. Itu orang panggil illah. So tarbiyah hati kita tu sentiasa pasang niat, iaitu aku minum sebab apa? Menghilangkan dahagaku, membasah tekakku supaya memudahkan aku berzikir. Okey? Bila orang kata, apa minum air? Nak mudah zikir. Dia akan keluar sebab tu. Dia illah yang asal tadi haus, dia jadi sebab nak pemudah zikir. Apa yang dia akan dapat? Hikmah dia, lidah dia ringan berzikir. Kalau tadi sebab dia haus saja, dia akan dapat hilang haus. Ataupun mungkin tak dapat. Minum rasa tak hilang lagi haus. Minum lagi dah perut dah besar, tak hilang haus lagi. Tak berkat. Nampak tak? Bila hikmah dia dapat nikmat. Lidah dia ringan, Allah pemudah hikmah dia, mudah dia berzikir. Dan kemudiannya nikmat yang dia dapat daripada situ, zikirnya dengan hadir. Allah akan datangkan nikmat bila dia berzikir, hadir hati dia, istiqamah dia dalam zikir. Sebenarnya benda tu kalau kita masing-masing amal, selesai masalah. Mudah je. Cuma kita kadang tak nampak benda tu macam mana aku nak buat, apa step dia. Dan kita tak tahu. Akhirnya hari kita sisi. Kita minum air sia-sia. Semua untuk kepentingan diri, untuk Allah tak ada. Untuk kita, sahab kita ke akhirat tak ada. Minum air gitu, bismillah pun tak baca, elah pun tak ke mana. Makan nasi, nak makan apa? Hikmah dia dapat kenyang, nikmat mungkin tak dapat. Nikmat dia tu je, tak lama lepas tu jadi buangan. Dah habis. Dan yang baki pula jadi penyakit. Alhamdulillah. Nampak? Tapi bila kita makan nasi, apa illah dia? Mula-mula dia tak jadi illah, dia niat.
ni makan nasi ni ialah lapar tu confirm dah sebab dia. Tapi kita tambah dengan apa? Mudah-mudahan dapat tenaga dan meringankan kita melakukan kebajikan atau meringankan kita melakukan ibadah. Bila sampai dia akan dah tak perlu niat. Bila sampai masa tu terus ada dalam hati kita, aku makan sebab tu. Dia dah jadi illah, dia dah jadi sebab pendorong. Oh, bila dapat dia tu, lagi dia makan, lagi ringan dia ibadah. Kita cuba tengok kita makan sekali jadi apa. Honest lah, honest. Dapat makan bulan puasa, bila kita buka puasa, perempuan lagi semangat tarawih ke macam mana? Mula-mula tu standard lah. Nah, tapi kadang-kadang kita selalu kita makan nasi. Malas nak semayang. Yang semayang nantilah dia tak khusyuk pula. Padahal sebenarnya memang tak khusyuk daripada awal pun. Kenyang ke tak kenyang ni memang tak khusyuk. Tapi alasan jadi malas. Tapi bila kita jadikan illah tu, dia jadi wajib. Dia akan membawa kepada makan secukupnya, sekadar. Dia akan cantik. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kita nak raya Aidiladha, kita buat macam tu. Kenapa aku buat korban ni? Orang pergi haji, kenapa aku pergi haji? Saya ni orang kaya, Kanada dah pergi satu dunia dah. Mekah je belum. Jiran saya tu asyik mebel, saya pergilah tahun ni. Oh lama, habis tak dapat apa. Tapi kalau kita pergi, nak pernah pergi dah, syukur sangat. Ni nak pergi sebagai tetamu Allah. Kita niat macam tu sebab dia itu Allah jadi tuan rumah semua. Kita kalau pergi rumah orang jemput, tuan-tuan tengok macam mana dia raih tuan-tuan. No, dia bagi makan, dia bagi tempat tidur kalau nak tidur malam, bagi selimut. Tapi kadang orang pergi haji banyak susah. Tak dapat diraihkan sebab illah tak betul. Nah, dia balik dapat title kerja haji aja. Bebe dah banyak apa-apa. Bila nak balik ni makan tak sedap dah, apalah muasasah ni. Bebe dah komplain aja. Sampai kat Malaysia komplain. Jangan. Tapi kalau kita niat tetap Allah raih semua. Saya teringat saya pergi dengan sahabat saya seminggu. Saya rasa sebab dia tu. Satu lagi kalau kita tak mampu nak jadikan illah kita tu kuat sebab kita lemah. Kawan dengan orang illah dia kuat. Jadi saya pergi dengan sahabat saya. Saya rasa dia punya illah kuat. Saya dekat Mekah tu perih daripada mula sampai habis. Pergi Jabal Rahmah pun ziarah orang naik bas, saya naik GMC. Perih. Pergi kedai nak makan, saya sampai-sampai tu. Tak pujian ni ke lah dia. Saya sampai-sampai tu dapat tingkat tinggi apa ni? Tingkat tinggi pula tu. Tower, Zam-Zam Tower tu. Saya dapat yang kat atas tu. First class punya hotel. Saya nak kata selesanya, saya tidur kat kapet bawah. Saya tak tidur dekat atas katil. Katil tu terlampau enak sangat, saya tidur kat bawah. Sedar ni pun dah sedar dah ni. Kata aku tak bangun subuh lah dekat katil tu. Jadi saya tidur kat bawah. Nak kata selesa ni. Malam pertama tidur situ. Saya ni tompang aja visa travel orang. Sampai sana saya tawakal aja. Saya dengan sahabat saya tu duduk kat airport tu, siapa nak ambil. Buat buka kesian. Jadi alhamdulillah ada orang ambil, alhamdulillah pergi. Lepas tu duduk dekat long. Lepas tu, Ustaz, sahabat saya pun Ustaz, dia kata Ustaz, alhamdulillah kita dapat ni. Alhamdulillah, dia kata itu. Ujian Tuhan, Allah nak tunjuk. Allah nak ajar kita sebenarnya. Allah ni mentarbiah, Allah ni Rabbun. Rabbun ni apa maksudnya? Tuhan yang mentarbiah. Jadi besok pagi tu ada orang ketuk. Saya elok pula dia kata Assalamualaikum. Saya pun buka pintu. Waalaikumsalam. Kata Ustaz, Ustaz duduk sini ya. Sebab apa ni malam tadi sampai tadi ada seorang datuk tu dia suruh Ustaz masuk sini. Dia suruh tolong. Tapi Ustaz minta maaf semua Ustaz. Hari ni Ustaz kena keluar Ustaz. Sebab jemaah di Madinah nak sampai. Dia ambil bilik ni. Jadi ketika itu bila nak ambil bilik tu, basuh muka lah. Saya ni basuh muka. Nampak letih sangat. Payah nanti jatuhkan kursi, nanti kau patah tangan sana. Ni basuh muka saya naik pun dia. Nampak ngantuk sangat. Sebab dia selalu dengar kita ceramah. Patutnya tu. Gini ni nampak ni dia. Dia terganggu, rahmat tak tahu ni. Jangan ganggu dia. Pergi cuci muka. Tak usah simbah je kan. Kat mana tadi saya tadi? Terlupa. Keluar bilik. Saya tak boleh adakan keluar bilik. Kena keluar bilik. Keluar bilik.
Dia pun kata, Ustaz kena keluar minta maaf. Oh tak apa. Ini pun Alhamdulillah lah malam tadi saya dapat terima kasih banyak kisah kepada Datuk tu. Saya keluar kata mana kita nak pergi Ustaz, kita cuci hotel kat belakang. Bawa lah beg. Oh jauh jalan, baru dapat satu hotel tu Masya Allah. Murah lah, tak mahal juga. Tapi bilik dia tu, dia pun kita dapat selesa besarnya tu, dia kecil. Aircon dia tu ada aircon. Tapi bila kita buka tu macam gempa bumi. Dia tu keluar macam tu. Kata, panggil orang tu boleh ke aircon ni? Dia kata, boleh. Dia kata, memang boleh pakai. Dia memang macam ni punya style ni, dia jadi macam ni. Dia kata, oh ya ke? Bila lagi, gosok baju atas pecah es. Itu yang dengan sahabat saya kata, oh, Ustaz, insyaAllah. Tapi kita tak rasa macam benda tu macam tension ke, tak ada. Kita kata, subhanallah, Allah ajar kita Ustaz. Kadang-kadang satu hari kita duduk tempat tinggi, besok Allah boleh jatuh kami lebih masa. Insaf sekejap duduk orang insaf. Lepas tu keluar, pergi Masjid Haram. Setiap waktu pergi Masjid Haram, tikam. Kadang pergi lepas subuh, lepas zuhur tu sleep sampai isyak. Duduk sana, ibadat dan sebagainya. Lepas tu makan tengah hari. Masa tu besok lapar Ustaz. Sarapan tak makan lah, sebab saya memang tak biasa makan sarapan. Besok pergi makan tengah hari. Pergilah kat tahu Zam-Zam tahu tu. Kedai kat atas. Pusing. Wah ini ada duit memang ada bawa lah, Alhamdulillah. Jadi pergi jalan tiba ada jumpa seorang perempuan. Perempuan lapor tudung dia. Dia kata, Ustaz, ni Ustaz Dia kata, ni Ustaz ke? Dia tengok saya, dia kata, Ustaz. Dia kata, orang panggil macam tu lah, kata. Saya nak makan roti canai lah. Saya nak cari-cari dari tadi. Ada orang kata kat sini ada jual roti canai macam kita kat Malaysia. Oh iya ke? Saya pun tak tahu, tapi tak apalah. Ustaz boleh tolong saya seorang ni, sebab kawan dia baru sampai pagi tadi. Lepas tu dia dah tidur. Jadi dia ni seorang bulu gili. Jadi saya kata boleh. Saya pun ke depan, tahu tak restoran kat mana? Restoran saya tahu dah. Roti canai tu kena tanya lah. Jadi saya tanya. Dia dapat jumpa satu kedai ada roti canai. Dia kata, Ustaz satu lagi minta tolong boleh? Tak apa, apa dia? Boleh tak saya minta tolong saya nak belanja Ustaz dengan Ustaz orang. Belanja? Orang minta tolong nak belanja. Semua hidup saya tak pernah dengar orang minta tolong nak belanja. Minta tolong di belanja ada lah. Nak minta tolong supaya belanja orang, tak pernah lagi. Saya kata, saya pandang sahabat saya, jangan salah. Okeylah, dia nak belanja lah. Tapi saya minta maaf, saya ni tak cadang makan roti canai. Saya nak makan nasi. Saya lapar. Dia kata, tak perlu Ustaz nak makan, apa makan? Dia kata, saya pun makan lah. Ambillah kambing, daging, apa semua. Saya pun makan. Saya duduk sebelah ni, duduk meja sana. Dia dah selesai apa semua, tak lah. Saya pun pula, okey, terima kasih banyak. Lepas tu saya tuan. Tu nak pergi jumpa untuk anak-anak. Tengok. Masuk dengan sahabat saya Ustaz. Fadil Ustaz Nazmi. Jadi masuk, tengok. Tiba ada seorang Datuk masuk. Yang Syahlan, yang saya tompak travel dia. Dia sampai, dia sibuk. Pojok mokok. Jadi dia masuk. Ustaz, beli di mana? Kata, tengah pilih ni. Pilih Ustaz, ambil 2-3. Saya bajet satu je. Dia suruh pilih banyak-banyak mana dia. Dah, saya bila suruh pilih banyak-banyak tu saya bayar lah Ustaz. Dia kata, kita boleh pergi. Jadi asyik pergi. Makan malam pun pergi. Saya tak pergi jalan Jabal Rahmah pun. Dia suruh apa ni, saya nak tunggu dekat tempat teksi yang dekat sebelah. Zam-Zam tak ada tempat tunggu teksi dengan bas. Tunggu. Saya penuh je. Jadi saya tunggu lalu GMC warna hitam blok depan saya pula. Saya gerak saya kata, apa orang tengah tunggu teksi kau lalu sini pula, kaki teksi tak berhenti pula kan. Saya pun nak alih kan. Dia buka tingkap, ada orang Arab. Dia bukan orang Arab, dia orang Kemboja, tapi dia dah duduk situ, orang situ. Jadi dia kata apa, Ustaz Fadil ya, Ustaz Nazmi, naik. Dia kata, dia kata, ni apa ni Datuk telefon suruh hantar kereta. Lepas tu saya bawa lah. Pergi Jabal Rahmah. Nak beritahu tu sebab sahabat saya tu ilah dia kuat tu. Jadi putih semua, Allah raih semua. Jadi tamu, tuan rumah raih semua. Tiket putih. Nak pergi dekat airport tu ramai orang datang. RM1,000. Saya bukan tak ada duit, ada. Dia kata, Ustaz kesian, minta kesian. Saya mana ada minta kesian? Yang saya minta kesian, bukan minta kesian, minta orang untuk madrasah. Untuk saya tak ada. Saya cukup. Alhamdulillah, Allah bagi saya rezeki. Alhamdulillah cukup. Jadi tuan-tuan, minta untuk madrasah pun tujuannya nak
nak bagi pahala pada orang-orang yang tak mampu berdakwah. Sebab pendakwah ni Allah tak pilih semua. Jadi saya ni Allah pilih kita ni mengaji. Tujuan balik berdakwah. Pahala dia alhamdulillah. Ganjaran untuk orang berilmu yang menyampaikan dakwah, subhanallah, alhamdulillah, saya syukur. Tapi saya kesian pada orang-orang yang tidak diberi. Jadi macam mana? Bagi saham, buah madrasah. Kalau faham benda tu, silakan. Kalau tak mau, bukan paksaan. Dah. Tapi masing-masing akan dapat pahala. Kita tak dapat, kita tengok satu hari kita untuk diri kita je, betul tidak? Pergi kerja, balik kerja, jual anak, pergi jalan, dapat duit untuk kita, anak-anak. Nah, kita nak sampai ilmu tak ada. Jadi saya tengok masyarakat, memang itu yang cantik. Allah buat dunia ni cantik. Ada sebahagian yang ni membantu di sudut ni, ada yang ni macam rumah orang kaya sekalipun, padahal dia susah sebenarnya. Dia bila kaya dia susah sebab dia perlukan tukang kebun. Saya tak perlu. Dia perlu tukang kebun, dia perlu tukang paip, tukang masuk longkang. Dia lagi miskin dia saya sebenarnya. Nampak tak? Dia perlu banyak bantuan daripada saya yang tak perlu banyak bantuan. Kita kadang-kadang buka pandang rumah dari 2 tingkat. Oh, buka dah. Duduk kat mana? Hai. Mana? Kayangan hai. Mana? Pucuk hai. Semua hai. Hai. Rumah saya rumah teres 3 tingkat saya beli dalam 900,000. Tapi duduk dalam rumah tu, golek sikit dalam dinding. Kalau kat kampung tu, tanah ada 1 ekar, rumah dia kecil tengah. Jadi dia golek-golek tak habis. Sebab 1 ekar, jadi dia lagi kaya sebenarnya. Khair insyaAllah. Kita title tempat kita, mana? Semua tu untuk dunia. Yang untuk Allah tu tak ada. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, pastikan tu tadi illah tu tadi. Bila kita illah kita kuat, maka insyaAllah Allah bagi semua. Oh, dah apa pergi Mekah? Kenapa? Itu Allah rindu kita. Hikmah yang dia dapat, Allah rindu dia. Nanti dekat Mekah dia akan sentiasa, bila Allah rindu dia, bila masuk Allah rindu, Allah akan bagi rahmat. Dekat Mekah tu selalu terbayang kepala dia, silap dia, salah dia, sehingga membawa dia taubat. Lazat dia. Kadang-kadang ada orang kata, Ustaz saya ni kalau kat Malaysia kadang tak larat, masjid dekat tu kaki saya legu. Tapi dekat Mekah tu mudah semua. Saya tawar, saya pergi sana, pergi sini, sihat Ustaz. Allah bagi semua tu. Sebab illah itu betul. Ataupun kita duduk dengan orang yang illah ni betul, illah ni kuat. Jadi kita dapat aura tempias dia sekali. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, maka kerana itu dalam bab Aidil Adha contohnya korban. Sebab kita kat sini yang tak pergi haji, jadi korban. Jadi satu ibadah yang paling besar atas sebab dia adalah wujudnya Aidil Adha, iaitu ibadah sembelihan. Dia bagi udhiyah, sembelih lembu. Bila kita sembelih lembu ni, pertama hikmah kita nak dapat. Bila illah dia apa? Kenapa ni buat korban ni? Saya nak mendekatkan diri pada Allah. Itu illah dia. Bila illah dia kata nak mendekatkan diri pada Allah, Allah akan dekatkan dengan dia. Kita ni kadang-kadang kita nak cakap tak dengan Allah, kadang kita susah. Naik okey. Dia banyak bantu saya kadang mengantuk. Mengantuk ni dia fitrah. Tapi nak kena lawan, dia mengantuk. Kadang syaitan pula datang, dia letak celak dia. Nampak? Ni mujung macam saya ni, cakap kuat, muka kengit sana, sengit sini. Kena yang datang, bismillahirrahmanirrahim. Baiklah kita mengaji. Biar sampai tahap kita mengaji, ilmu tu yang menarik kita, bukan gaya ustaz tu yang menarik kita. Kita masih level yang masih low lagi. Sebab apa? Level kita masih bergantung kepada kaedah ustaz tu menyampaikan, bukan ilmu yang dia sampai. Dia sampai level maqam tinggi, macam kalau kita tengok tok-tok itu, habib-habib itu, yang mana kalau dia bercakap biasa je, tak ada pun lawak, tapi orang nampak aura dia. Tu aura. Kita pun naik. Kita dengar. Biar kita sampai level kita naik. Syekh tu level dia naik lah. Kita ni macam tu je. Kan? Tak mahu lah lift tu. Kalau tak naik-naik kita duduk tengah bosan kot. Kan? Mesti nak naik sampai habis. Jadi kita ni tuan-tuan apa yang rahmati Allah SWT, biar sampai suatu tahap bila orang sampai ilmu, tertarik ilmu. Walaupun dibawa seluruhnya tu, kita rakus pada itu. Biar sampai macam tu, insya-Allah. Baik, korban. Maka bila korban, bila sebut tadhiyah, udhiyah, tadhiyah. Tadhiyah maksudnya apa? Pengorbanan kita.
Maka Nabi Ibrahim alaihissalam bila dia korbankan anaknya semata-mata kerana Allah perintah dia. Kerana mimpi Rasulullah, mimpi para Nabi adalah benar, tidak ada khilaf di situ. Maka dia mimpi disuruh perintah, dia perintah, suruh sembelih anak dia sendiri. Nak kata mazhar tingginya ketaatan dia dan anak dia, maka bila Allah SWT suruh dia buat benda tu, dia buat. Dan akhirnya bukan Nabi Ismail itu digantikan dengan bukan Nabi Ismail itu hilang, lembu datang, kipas datang. Kadang ada orang tak faham kata, Nabi Ismail itu ibu berubah jadi kambing ke Ustaz? Ada yang fahamnya juga kampung-kampung. Nabi Ismail ada, cuma digantikan, didatangkan oleh Allah SWT kibas. Dia cakap sangat gemuk. Maka nak beritahu di sini pengorbanan. Baik. Kita sekarang ni korban kita untuk Islam. Pengorbanan kita untuk agama kita macam mana? Kita kena ada benda ni. Kerana itu dalam bab korban, last kali kalau kita tengok dalam matan, dia bawa kitab kuning. Dia bawa, dia kata apa? Wa yut'imul fuqara'a wal masakina. Dalam syarah dia ada 3 syarah ni. Ini matan dia. Lepas tu syarah kedua, syarah ketiga. Nak ceritanya seronok mengaji kitab ni. Yang ngomong. Kalau kita tahu baris dia pula, kita tak ada baris di bawah ni. Dia kata apa? Wa yut'imu hatman. Disebut hatman. Apa maksud hatman? Wujuban. Korban ni, bila kita buat sembelihan korban, nak menunjukkan mazhar kita ni mendekatkan diri pada Allah, mesti di situ ada sedekah. Korban yang kita buat dia 2. Satu kena sedekah, satu kena hadiah. Boleh hadiah, boleh sedekah. Yang paling afdal semuanya sedekah. Kita kadang tak berapa faham. Bila kita buat korban kat tempat kita yang haid tu, kan, buat 2 ekor. Alhamdulillah saya dapat bersedekah tahun ni dengan daging korban. Siapa yang makan? Yalah kat taman saya itulah. Taman tu rumah berapa tingkat? Dia 2 tingkat setengah, 10 orang. Itu bukan sedekah. Itu hadiah. Sedekah untuk fakir miskin. Karena itu dia kata mesti diberikan daging itu kepada fuqara wal masakin wujuban. Bukan semuanya, mesti ada sebahagian daripada itu. Bahkan setengah ulama kata sebahagian besar daripada itu salur kepada orang miskin. Yang orang kaya, kawan-kawan kita yang senang-senang ni, orang miskin ni apa? Dia cengar-cengar cukup-cukup makan. Yang kita ni makan lebih-lebih ni dipanggil hadiah. Hadiah boleh. Kalau contohnya saya bagi kat taman saya tu hadiah Ustaz, ada sebahagian tu saya ambil, kita ambil jumpa orang ambil, maknanya kurang-kurangnya ada sebahagian daripada itu. Saya dah salurkan pada orang miskin. Macam kita kat kampung-kampung kan ada CKK kan, nanti bagikan pada orang-orang. Kita pun boleh ambil daripada itu, boleh makan. Kalau sekiranya korban itu bukan nazar. Kalau dia itu sunat, yang kita sedekah gitu tu, itu tidak mengapa. Jadi benda ni yang jadi masalah. Kerana itu sekarang ni banyak ustaz-ustaz, ni bukan pasal nak backing ustaz-ustaz, tidak, tapi dia nak tu benda tu biar sampai pada orang miskin. Tu yang ada buat di Sabah, Sarawak, ada yang buat di hujung-hujung kampung, ada dibuat rumah-rumah anak yatim. Macam madrasah kita, bank pembangunan buat tahun ni dengan kami. Lepas tu ada yang ke Kemboja, saya bawa ke Kemboja. Yang ke Sudan, saya insyaAllah tahun depan saya nak bawa ke Sudan. Tapi style saya ni, kalau nak bawa tempat tu, saya kena pergi dulu tempat tu. Saya nak pastikan betul ke sampai benda tu dan saya sembelih sendiri. Saya style macam tu bukan nak kata aku baik sangat dah. Tapi ni amanah. Dah lah ibadat sikit. Jadi bala pula macam ni, kan? Tak mau. Jadi, tuan-tuan apa yang dirahmati Allah, situ memang miskin betul. Memang kita yakin, maka dapat selesai korban tu, baru dipanggil sedekah. Kan itu baru nampak pengorbanan. Kita dah makan. Kalau boleh itu yang paling afdal. Kita buat korban tak payah ambil. Kadang-kadang kata, ni Haji saya buat seekor ni nanti Haji buku-buku dalam apa ni 20 bungkus untuk rumah saya. Maka yang kau sedekah berapa bungkus? Kan? Kepala tu sudah lah bagi orang kampung. Ada tu bagi saya. Masya-Allah, tabarakallah. Tak payah lah kau sembelih kat rumah je lah. Kan? Tak payah buat korban. Kita korban, maka kita bagikan pada orang-orang yang tu. Dan afdalnya tak payah miskin. Bagi kat orang. Itu baru pengorbanan. So kita kena tarbiyah hati kita ni korban. Kita korban untuk Allah SWT. Masa kita berapa banyak korban. Semayang kita yang Tuhan langgar, kita 5 waktu je. Asal 50 waktu. 5 waktu. 1 waktu berapa minit. Kalau semayang seorang,
Ada orang semua hidup di sembahyang solat, InsyaAllah masuk syurga kalau dia khusyuk. Nampak? Cuma sembahyang jemaah ni, kelebihan dia tak khusyuk pun Allah terima juga. Sebab apa? Dalam sembahyang jemaah Allah tengok tok imam dulu. Tok imam tu khusyuk, Allah bagi semua pahala sama macam tok imam. Ni. Tapi kalau tok imam tak khusyuk, Allah tengok saf pertama. Salah satu daripada saf pertama tu khusyuk, Allah bagi dengan tok imam yang tak khusyuk. Kalau saf pertama tak ada, Allah tengok saf kedua, malamnya saf kedua dah tak ada orang. Sebab masjid kita, surau kita satu saf saja. Tapi macam mana tak dapat tak? Dapat. Allah jamin pahala tu kerana berjalannya kita dan datangnya kita, usahanya kita, berkorbannya kita daripada rumah datang ke masjid sembahyang jemaah. Itu orang kata sembahyang jemaah ni lebih terjamin. Orang perempuan sembahyang rumah lebih afdal. Kalau nak suami dia jemaah dengan dia, suami sembahyang kat masjid, lepas tu bila sembahyang ba'diyah tu tak payah sembahyang kat masjid. Balik sembahyang kat rumah, isteri ikut belakang. Salam 2 rakaat, isteri bangun. Ataupun balik nak sembahyang sekali lagi, bantu ta'awanu 'alal birri wa taqwa, bantu isteri. Boleh? Tidak ada masalah. Kita dah sembahyang jemaah dekat masjid, balik-balik tu isteri tak sembahyang lagi, bang, boleh tak teman saya? Boleh. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kita pun jadi imam, dia pun jadi sembahyang. Dapat jemaah. Tak ada masalah benda tu. Itu penting anak perempuan kita ada balik-balik you, ajak sembahyang. Nampak? Ni. Tapi kalau kita sembahyang seorang aja, cukup kan? Berapa minit je sembahyang seorang? Oh, sekejap. Kalau yang wajib, sembahyang yang kalau nak kira yang wajib saja, terlalu simpelnya sembahyang. Angkat tangan ni tak wajib. Nah, Allah letak tangan kat perut pun tak wajib. Kalau sembahyang Allahu Akbar, yang wajib Allahu Akbar kan? Allahu Akbar. Macam ni je. Keras gitu. Allahu Akbar. Lepas tu baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tajwid dalam Fatihah yang diambil kira untuk sah sembahyang iaitu fasahah. Yang lain tak ambil kira. Panjang pendek tak ada masalah lagi. Contohnya waladhdallin. Tak cukup panjang tu, sah. Hatta orang Jawa, dia bunyi dot dia tapi dot tetap dot tapi waladhdallin kan? Waladhdallin. Sah lagi. Kita tak mau berat, dari suruh sembahyang sah. Sebab apa? Tidak ada bunyi huruf lain bunyi dia tu. Dia lebih pada dot. Lain dah kalau dia waladdallin, dal, maka itu tidak sah. Banyak pendek tak apa lagi. Alhamdulillahirabbil alamin fasal. Alhamdulillah. Kalau betul-betul kita mengaji, yang nak jadi imam, kalau boleh baca biar bagus. Bila kita baca, kalau bis, biasa kan kalau baris bawah tu bis, dia mesti senyum. Nah, bis, macam tu. Janganlah senyum leyek sangat. Macam tu kan, dia jadi tak keluar. Bis, dia Bismillahirrahmanirrahim. Bila tanda mati, mati kan sungguh. Bismil, mati kan? Kalau orang mati ada tak gerak-gerak sikit tangan dia? Tak ada kan? Mati kan betul-betul. Bismil, terus. Jangan Bismil. Nampak? Tak itu hidup lagi tu, jangan ada gerak. Ada hidup lagi pula. Dia Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Nah. Jangan rahmat. Tu tak lagi lagi tu. Rahmat. Ada hak tu ada macam bunyi lain pula lagi. Boleh. Cukuplah tu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dah selesai untuk sembahyang. Yang surah lain tak wajib. Kalau tersalah masa tu pun sah sembahyang. Contohnya bila solat subuh, ijajum jinatin ba'dujum. Itu kalau jauh betul tu. Sebab isi saya orang Jawa. Ustaz, cara sah tak sembahyang? Kalau dia main-main berdosa lah. Tapi kalau dia tu memang tak boleh lidah, tapi nak baca surah. Kalau Ustaz, aku nak baca surah juga, dia katakan. Sah tak sembahyang aku Ustaz? Sah. Sembahyang sah. Tetapi tidak membatalkan sembahyang. Cuma kalau dia nak jadi imam, tidak diaulakan. Sebab Fatihah dia betul. Okey, tak ada masalah.
Rukuk apa semua tu semua. Yang bacaan ketika rukuk, bacaan kita sujud, semua tu sunat. Yang penting tak makni lah. Duduk dengan kadar subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Maknanya dalam keadaan kita diam tu subhanallah. Kadar dia subhanallah paling kuat. Jangan itu tidak sah. Dia tidak ada berhenti seketika. Sami'allahu liman hamidah. Berhenti. Jangan Sami'allahu liman hamidah. 1, 2, 3. Batal 1, 2, 3. Batal. Sami'allahu liman hamidah. Kalau letak kat situ tu lah, geleng-gelengnya besar. Tak cukup ke dudang sayang ke apa, orang pergi karaoke ke apa kan? Baca. Ada, senang mudah. Kenapa kita nak kena banyak orang mudah? Bukan susah sangat. Kalau nak ini semua tu lah, semayang sore apa dah? Allah, adalah 2 minit, 3 minit. Ada 5 minit. Orang tu cepat semayang. Kalau ada Olimpik semayang cepat, dia menang. Malaysia menang, insyaAllah. Imam Ghazali pernah dia tanya anak murid, wahai anak-anak murid aku nak tanya, apa benda paling ringan datang ke bumi ni? Maka ada anak murid kata bulu, ada yang kata kertas, ada yang kata macam-macam lah benda ringan. Imam Ghazali kata betul, semua jawapan kamu betul. Macam saya tadi kan, saya tanya Hikmah, betul semua. Tapi yang paling betul iaitu paling ringan datang ke bumi ni tinggal solat. Nampak tu? Jadi pandangan ahli hakikat yang jawab tadi pandangan orang yang tidak sampai kepada makam. Kita ni, ulama-ulama ni yang sampai tinggi makam dia, hakikat dia, maksud dia, nampak maksud tu, maka kebanyakan dia cakap semua dikaitkan pada Allah. Kan itu tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk gitu tu. Tapi tak apa tu, yang penting tu tadi illatun, hikmatun. Tu ilmu tu sikit dapat tak apa, amal banyak. Dah. Maka tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, sebagai akhirnya nak beritahu, yang pertama saya simpulkan balik. Bila di dalam Aidil Adha, dalam khutbah ni pertama, kita kalau nak menghadapi benda itu supaya benda itu mendatangkan hikmah dan nikmah yang cukup besar, Allah kena betul. Sebab dia akan dapat hikmah, dia akan dapat nikmah. Kemudiannya, yang kedua, apa yang kita dapat hari ini, iaitu daripada peristiwa pengorbanan itu, pengorbanan kita pada agama Allah. Sebab Allah akan tanya, apa yang kamu korban untuk aku? Apa yang kamu telah digunakan diri kamu tuan? Kerana itu tuan-tuan, saya harta, ada harta. Ada yang ada duit, harta. Ada yang ada idea. Macam madrasah saya tu, bukannya semua orang bagi duit aja. Dengan idea, dengan macam-macam, dengan parang pun ada baru ni. Bagi untuk sembelih korban daripada New Zealand. Ustaz, saya teringin nak ikut Ustaz sembelih, tapi saya tak dapat, ambillah parang saya. Parang tu kalau 70 tak payah asah pun boleh putus, boleh potong. Dia bagi parang madu, macam-macam lah. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, bila kita macam tu, kita tanya diri kita, aku dalam satu hari untuk aku aja ke? Untuk aku, anak-anak aku, isteri aku, aku suami aku. 2 hari kita je, surau pun tak pergi, masjid pun tak pergi. Apa ni, aku nak jawab apa? Suruh Tuhan. Macam mana pengorbanan? Fikir tu je, jangan banyak-banyak. Fikir tu, setiap malam kita nak tidur fikir, hari ni apa sumbangan aku pada Islam? Adakah aku bercakap dengan benda yang baik, dakwah orang? Ataupun adakah aku sedekah? Ada tak aku ditolong kat surau? Ataupun aku sapu-sapu kat masjid? Oh, orang lelaki nak kahwin, nak dapat bidadari banyak? Qala Rasulullah SAW, kansul masajid mahrun min hurul ain. Hurul ain. Kata Nabi SAW, sapu masjid adalah mas kahwin kepada bidadari-bidadari syurga. Itu pasal kat syurga, imam tengok tak siap. Siap dulu satu. Ramai je tu siap. Itulah, itu belagak sangat si Dubai hitam je jadi tok imam aja. Suruh sapu masjid tak nak. Enggak, akulah dapat. Dia sapu masjid je. Pergi sekali-sekala. Buat seminggu sekali rutin pejabat ke, buat persatuan dah. Contohnya ada persatuan. Oh kita tahun ni kita ada buat program kemas-kemas bersama pelajar contohnya. Ataupun kemas kubur contohnya. Ataupun kemas masjid contohnya. Boleh, kalau nak buat. Main buka, main kita buat program. Macam itu Haji datang kan, dengan mak-mak motornya kan, dengan bike. Datang ramai, bunyi macam bunyi motor tu. Datang madrasah, buka puasa sekali, ada qasidah, ada dengar ceramah. Oh, semua pahala. Kita duduk majlis ni, dia keluar ni Allah pun semua.
yakin dengan hadis Nabi SAW. Duduknya yang letinya aku. Kan? Yang letinya saya ni yang cakap ni. Tuan-tuan dia tanya. Bukan saya nak kata, bukan kita berumur letih tu. Tak beritahu kalau kita duduk senangnya tu. Tak perlu nak zikir astagfirullah, astagfirullah. Tak perlu nangis balik tak. Tak perlu duduk, tergelak lagi. Allah ampun dosa. Malaikat tanya, bukan semua dalam majlis tu tumpu perhatian padamu ya Allah. Kenapa? Adakah mereka diampunkan juga? Allah kata mereka juga diampunkan kerana mereka duduk dengan orang yang memberi tumpuan pada aku. Mungkin di kalangan kita ada 5-6 orang yang tumpu semua. Ada yang tidur, bukan? Ada yang cakap, ada yang dia tengok Ustaz, ingat Syarukhan, contohnya lagi. Contoh. Aku tahu ni ada hati macam tu. Jadi contoh apa yang dirahmati Allah. Maka ketika itu, kita nak kena faham. Ada yang kata bila Ustaz nak nyanyi ni tak keluar. Jadi tuan-tuan apa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun macam tu, Allah tetap ampun semua. Sebab ada yang tumpu sila-sila haji. Haji Syab. Sila-sila Haji Syab seorang. Syafaat semua dapat pengampunan Allah. Tak mustahil. Amin. Ataupun puan-puan kat sini kan, puan bulan kan, puan bulanan kan. Jadi maknanya khusyuk yang lain datang. Allah, senangnya Allah. Asal banyak yang masuk dengan aku tak faham. Ramai yang masuk. Orang perempuan dia paling mudah masuk syurga. Tapi ramai masuk dengan aku. Okey dia suami. Dia masalah dengan suami. Lepas tu selalu tak cukup. Mungkin perempuan sini taklah, mungkin perempuan tempat lain, Zimbabwe ke. Kan? Maknanya kasih tak cukup. Ada cukup tak cukup. Minta ya. Jadi tuan rahmati Allah perempuan, kita cuba usaha diri kita. Lepas ni balik fikir apa korban untuk Islam dalam sehari. Paling kuat dalam seminggu apa yang aku korbankan untuk Islam. Korban ni mesti nafsu juga. Salah satu tanda buat benda tu kita buat tu memang adalah pengorbanan. Nafsu pegang. Nafsu tu tak suka. Kalau perempuan keluar RM1, relax je. Tu belum korban. Keluar RM2, relax. Dia keluar 10, banyaklah pula. Masa tu. Tak, saya bukan nak suruh bagi kat saya, bukan. Sesiapa tu. Bila perempuan keluar, tuan-tuan keluar RM10 tu rasa macam berat. Yang itu korban. Sebab nafsu tu. Padahal kita duit banyak. Lainlah kita ada RM10 untuk makan satu hari. Itu janganlah, itu tak betul. Ini masuk banyak lagi dalam beg tu. Ujung bulan dapat gaji lagi. Contohnya kan RM10 tapi ada rasa berat. Macam banyak. Bulan ni kan macam-macam dia buat RM10 ni. Itu nafsu. Dan syaitan. Masa tu sedekah. Itu korban. Tuan-tuan dan rahmati Allah, insya-Allah mudah-mudahan Allah memberkati. Dan saya rasa cukup setakat itu saja. Sebenarnya saya nak baca semua kitab ni. Usianya nak mengaji kena datang madrasah lah, kena bertalaqi kitab. Jadi tuan-tuan jadikan hidup kita dalam satu hari, dalam seminggu ada waktu mengaji kita. Kalau tak tuan-tuan akan rasa rugi. Di dalam akhir kiamat, di akhir kiamat Allah akan kata pada orang yang berusaha pada jalan dia ni, Allah kata apa? Hadza ata'una famnun aw amsik bi ghairi hisab. Allah kata pada orang beriman, hari ini inilah pemberian aku, maka berilah siapa yang kau nak atau kau simpan sendiri tanpa ada batasan. Maknanya ketika tu ramai orang beriman menangis. Sebab apa? Orang tak beriman lagi menangis. Yang beriman pun menangis. Sebab ruginya tak minta ke Allah dulu. Ruginya tak buat macam-macam dulu. Sebab banyaknya yang Allah bagi, aku dapat sikit je. Nampak tak? Allah Ta'ala.